Dan Assalamualaikum dan salam kripto. Bertemu kembali dalam rancangan Bicara Kripto. Seperti yang dinanti-nantikan, ramai yang tanya kepada saya bila nak buat pasal altcoin, bila nak buat video pasal altcoin. Kan? Sekarang ni kita dah nampak Bitcoin dengan sangat sukacita dimaklumkan telah pun melepasi 40,000 USD. 40,000 USD Bitcoin dah pecut. Dan Ethereum pun insyaAllah akan mengikuti jejak langkah Bitcoin semestinya. Dan apa lagi lepas tu? Altcoin, Jadi kita nak tahu, kita nak bincang altcoin mana yang akan mengikut jejak langkah Bitcoin dan juga Ethereum, Jadi sebelum tu saya nak bagi tahu, altcoin ni dia ada beberapa kategori. Dalam video ini saya nak sentuh altcoin large market cap. Maksudnya dalam saya punya definisi, altcoin yang mana market capnya adalah 1 bilion dan ke atas. 1 bilion dan ke atas saya takrifkan sebagai large cap lah. Tapi kalau sebenarnya ikut betul-betul dia kena 100 bilion dan ke atas. Tapi kalau kita ambil 100 bilion ke atas, dia Ethereum dengan Bitcoin lah. Satu lagi Ethereum dengan Bitcoin je lah dalam range tu kan. Tapi saya bagi range yang lagi besar, 1 billion and above. So ini adalah antara altcoin yang mana bagi pendapat saya, kalau ada di tangan tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah boleh bawa untung 10 kali ganda, mungkin 100 kali ganda, Jadi seperti biasa, kita buat market analysis overview market dekat CoinGecko. Okey, ni dia berita gembira dia. Bitcoin, Bitcoin 41,000 dah, 41,000 USD. Ethereum 1,200. Ni saya tunggu bila nak pergi 1,500 ni. Hopefully by minggu depan 1,500. Tether di tangga ketiga. XRP tengah buat kebangkitan. Sebab apa? Senang je, dah tak ada orang cerita buruk pasal dia. Jadi dia pun slowly mula mengejar, Okey, kita tengok siapa yang buat untung paling banyak. Nano macam iklan apa entah. Nano. Okey, Nano ni cerita dia macam ni, Mungkin ada yang terkejut, macam mana Nano tiba-tiba naik kan. Dia sebenarnya dia tak ada apa-apa hype dan sebagainya. Nano ni dia adalah cryptocurrency yang mana dia menjanjikan ataupun dia punya kita panggil naratif dia adalah fast transaction. Kalau tuan-tuan puan-puan ingat dalam video lepas saya dah bagi tahu macam kenapa Ethereum nak upgrade kan. Dia ada buat satu on the sustainability, yang kedua on the security, dan ketiga adalah on the scalability ataupun speed. So Nano ni dia fokus dia on the speed and scalability part. Sebab tu Nano dia ada buat video dalam bulan lepas, dia tunjuk macam mana transaction yang dia buat untuk membeli sesuatu barang ke apa, dia punya transaction speed dia dalam lebih kurang 1 saat. 1 saat dia nak buat transaction. Macam kalau tuan-tuan tengok Bitcoin ataupun Ethereum, dia akan ambil masa yang lama. Macam Ethereum kalau nak cepat boleh, tapi kena bayar harga yang mahal, transaction fee. Tapi Nano seamless transaction. Jadi atas dasar itu Nano dia dapat pick up. Tapi macam biasa, what goes down eventually will come down too. So Nano pun kita kena hati-hati. Sekarang tengok 1 hour chart ni, dia agak ke bawah lah, Okay, so hopefully dia boleh pergi up lagi ke, atau mungkin dia akan pergi bawah. Takut nanti ada coin lain pula yang akan pecut pada esok. Contoh, okay, XR Decentraland mana? Okay, mana saya tak ada apa-apa lah nak komen. XRP bila keadaan senyap, keadaan reda, XRP pun dia mula buat kenaikan dia. Dan yang keempat, YFI, Yen Finance ataupun YFI, bukan isteri tapi YFI nama dia. Ada yang kata YFI, saya panggil YFI.
Yen Finance, untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan, dia satu waktu dulu, waktu harga Bitcoin bawah daripada 10,000 USD, Yen Finance mencecah nilai ni. So sekarang Bitcoin adalah coin yang termahal lah. Yen Finance mungkin di tangga kedua. So Yen Finance ni antara projek yang pada bulan Julai meletup-letup. Dia start harga dia bawah daripada 100 USD. Siapa beli Yen Finance memang untung gila-gila lah. Dari 100 USD terus jadi 33,000 USD tuan-tuan. Kalau ada yang kata saya nak time machine, nak pergi tahun 2008 beli Bitcoin, 2010 beli Bitcoin dengan harga yang murah kan, sebenarnya tak payah. Ambil time machine tu, set bulan Julai 2020, set 6 bulan yang lepas, beli wifi ni, dan sekarang akan dapatlah untung berkali-kali ganda. So siapa yang dapat wifi ni, jackpot. Kita tengok biggest loser. Okay, tak banyak lah, tak banyak. Dia sikit-sikit je lah. Ui, the graph tinggi juga, 14.1. Kenapa dia tak susun betul-betul ni? Pelik betul. Ini CoinGecko punya problem tuan-tuan puan-puan. Bukan masalah saya. So dia tak arrange betul-betul. Okay, tak apalah. Okay, itu on the market cap ni overview. Kita tengok Bitcoin. Jeng. Okay, apalah aku duduk conteng lagi ni. Okay, kita tengok. Okay, tak apalah, saya cerita dulu. Okay, on pergerakan Bitcoin secara harian, tengok gemuk-gemuk dia punya kenaikan dia. Last waktu tu bila? Waktu sebelum New Year, 31 Disember yang bentuk T kecil ni. Macam tak tahu dia nak jatuh ke ataupun nak naik atas. Tapi kali ni tuan-tuan kita tengok, besar-besar dia punya ni. Okay, sebelum saya nak buat analisis ni, saya nak bagi sedikit peringatan. Saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan kepada tahun sekitar tahun 2017. Bukan nak guna time machine, tapi nak tunjuk dekat chart ni je lah. So mohon bersabar sebab saya kena saya kena zoom out lagi on a weekly chart. Okay, so on a weekly chart kita zoom. Okay, ini dia yang saya conteng-conteng ni. Okay, untuk pengetahuan tuan-tuan, puan-puan, apa yang saya buat bulat-bulat ni, hopefully nampaklah ada 1, 2, 3, 4 ataupun kejap saya pakai sorry. Dekat sini. Sorry. Okay, ada ni 1, 2, 3, 4. Okay, apa empat perkara ni adalah sebenarnya macam ni. Sewaktu bull run pada 4 tahun lepas, iaitu pada tahun 2017 sampailah ke akhir tahun 2017, apa yang berlaku adalah kita kena tengok. Okay, saya nak bawa kepada tahun 2013 pula. Kita pergi sekejap. Pada tahun 2013 dia ada bull run di mana maksimum harga dia pergi sekitar harga 1171 Lepas tu dia duduk bawah, dan pada tarikh bila ni? Pada tarikh sekitar ni lah, Februari macam tu, dia dah lepas dah harga 1000. Dan saya besarkan sikit. Okey, dan apa yang berlaku adalah dia pergi atas, dia dah pecahkan yang 1000 ni, lepas tu ada correction. Nampak tak merah-merah ni? Ada correction yang berlaku. Lepas tu dia naik balik, naik sampai harga 2970, dan kemudian ada lagi satu fasa correction sepanjang tahun Jun. Kira-kira dalam waktu sebulan lebih lah adalah fasa correction. Lepas tu dia naik lagi. Dia naik. So correction pertama dia turun dalam 33%, correction kedua turun dalam 39%,
correction yang ketiga turun dekat 40%, ya, sekitar bulan Ogos sampai awal bulan September lah. Dalam sebulan dia ambil fasa correction, dia jatuh kejap, lepas tu dia naik balik, dan correction yang terakhir adalah pada November 2017, dan lepas tu pak dia naik sampai 19,000, dan seterusnya adalah bear period lah, waktu penurunan, ya. So apa yang saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan dan puan-puan, bila kita tengok harga Bitcoin tengah naik, kadang-kadang kita kena tengok juga dalam fasa bulan akan ada correction, Jadi dekat, kalau kita tengok imbas kembali sejarah 4 tahun lepas, dia ada 4 kali correction, ya. Ini saya tengok dekat weekly punya chart, So memang setiap dalam tempoh berapa minggu dia akan ada correction. Okey, cuma ada satu perkara yang saya nak tunjukkan pada tahun ini. Okey, katakanlah kita ambil hari tu yang dia dah lepas harga 19,000 kan. Okey. So harga 19,000, okey, 20,000 lah, 20,000. So 20,000 ni dekat level ni. 20,000 ni okey, dekat level mana ni 20. Okey. Sinilah. So, apa yang berlaku adalah correction dia adalah sangat macam seolah-olah tiada correction. So kalau kita tengok dia dah lepas 20,000 dah dekat sini kan. Oh tak, 19,000. Maksudnya dekat sini 20,000 ni, bila dia dah lepas 20,000 ni, sejak dia dah melepasi 20,000, tidak berlaku apa-apa correction. Tidak berlaku correction. Maksudnya ni naik pump dan terus pump. So bagi saya perkara ini tidak begitu sihat. Sebab apa? Sebab kita perlukan correction. Kalau dia pump laju sangat, maka dia boleh jatuh dengan agak teruk juga, Sebab tu saya memang menunggu fasa correction. Ingatkan bila dia dah sentuh 40,000, mungkin dia akan jatuh kepada 30,000, mungkin akan ada correction. Namun setakat ini perkara itu tidak berlaku lagi, So kalau kita tengok carta ni, memang saya tengok agak menakutkan sebab tak nampak dia punya support level dia dekat mana. Sekurang-kurangnya macam dekat sini, macam dekat contoh dekat kawasan ni kan, at least nampaklah support level dia. Jadi altcoin pun boleh naik. Ini memang tak nampak dia punya support. Sebab tu altcoin pun sekarang macam agak keberatan untuk dia buat big move dia. Ethereum baru buat sekali hari tu. Kita masih menunggu Ethereum. Sebab apa? Sebab Bitcoin macam kalau ada fasa correction di mana dia bukan jatuh terus, mungkin dia stagnan kejap, dan mungkin yang lain-lain akan naik. Tapi berdasarkan keadaan sekarang ni, memang dia tengah pump banyak lah, tak ada lagi fasa correction mingguan. Kalau fasa correction harian tu adalah, So let's say kalau setakat ni satu je secara harian, sekitar bulan Disember, bulan minggu kedua dan minggu ketiga, waktu tu je nampak. Tapi lepas tu memang dia naik. Ni adalah lagi satu sikit je, tak banyak. Yang saya lukis segitiga ni correction lah. Ini saya lukis segitiga, ingatkan correction, tetapi tidak. Dia okey, kalau nampak ni line ni putih ni, saya draw sebab saya nampak kemungkinan dia bentuk bull flag. Bull flag ni shape dia lebih kurang macam ni lah. Okey, bull flag ni dia akan pergi macam ni, lepas tu dia turun sikit, lepas tu dia akan pergi lagi, So bagi saya yang ni adalah yang ni lah. Lepas tu mungkin dia akan jatuh sikit ke kan, dia akan jatuh macam ni, lepas tu pump dia akan pergi sampai 50,000. Tetapi perkara itu tidak berlaku, tidak berlaku. So sekarang ni tak nampak support dia. Ni asalnya nampak dalam carta 4 jam, nampak seolah-olah support level dia ni cantik je. Dia duduk, dia sentuh sini merah ni, dia turun, sentuh merah sikit, dia turun, sentuh ni, turun. So saya ingatkan pada 4 jam lepas, kemungkinan dia akan pergi macam ni lah, pergi macam ni, dan mungkin dia turun sikit kan. Mungkin tak turun ni. Saya punya prediction
dia mungkin turun setakat level 30,000 macam tu. So nanti orang yang apa ni mungkin akan ada sedikit sell off kan. Then orang yang nak beli pun dapat dengan harga yang lebih murah lah kan. Dalam 30,000 mungkin yang terlepas kan dia boleh masuk lagi. Tetapi tidak, apa yang berlaku, dia pecah ni, dia naik lagi kan. So perkara ini bagus, cuma kena berhati-hati. So kalau level-level macam ni nak beli, memang tuan-tuan puan-puan kena hati-hatilah, sebab tak nampak lagi dia punya dia punya resistance dia tu dekat mana. Ya, ini nampak dia punya resistance. Tadi saya rasa saya cakap support ni belah sini. Support ni belah bawah ni, resistance belah yang ni ya. Cuma kalau tengok ni setakat ni lah okey, lagi 26 minit untuk confirmkan candlestick ni. Ada lagi 26 minit. Tapi saya nampak sekarang ni cantik dia dekat yang apa ni, yang garisan selari yang warna putih saya letak ni agak cantik. Dia punya ni pun dia pergi dekat sampai level ni 41 ni, lepas tu dia turun sekejap. Nampak agak cantik dekat sini. So mungkin dia akan berterusan, dia akan ikut line ni lah. Mungkin saya kena panjangkan sikit line ni, dia akan berterusan. Tapi all in all, kalau nak simpan long term tak ada hal lah, beli je. Tapi kalau mungkin ada yang nak buat trading, ada yang nak tengok short term ni, mungkin kena hati-hati sikit sebab sekarang ni saya masih rasa benda ni overbought, mungkin perlukan sedikit correction. Dan shoot lah terus ke 50,000. Tapi mungkin juga apa yang berlaku, dia akan pump. Lepas dia pergi 50,000, sebab 50,000 nombor cantik kan, dia pergi 50,000, then dia akan buat correction, dia jatuh dalam 30% contoh kan. Kalau contoh kita just buat anggaran lah kalau dia dekat, okay, ni dekat 50,000, kita buat anggaran. Kalau dari 50,000 dia nak buat 30%, contohlah kalau kita ambil macam yang sejarah 4 tahun lepas, 30% maksudnya dia akan jatuh sampai 35, 34, 35,000 lah. Kemungkinan akan berlaku, kemungkinan. Tetapi bagi saya, kalau dia tak jatuh sekarang pun bagus, dia pergi sampai 50,000, lepas tu dia buat penurunan, macam correction lah, dia buat penurunan, dia pergi stagnan kejap, bagi masa untuk altcoin untuk naik. Sebab sekarang ni dalam market cryptocurrency kita kena faham, kalau Bitcoin naik, altcoin akan senyap. Dia takkan terus naik dengan cepat. Kalau Bitcoin turun mendadak, altcoin akan turun mendadak juga. Jadi apa yang penting adalah Bitcoin bila dia naik, lepas tu dia kena slow sikit, ambil masa, relax low kan, baru altcoin lain semua boleh naik. Kalau dia terus naik, altcoin akan menunggu. Bila kau nak stop ni, baru dia akan naik. So itulah dia punya ni lah cerita dia. Okay, sekarang ni kita tengok Ethereum pula. Ethereum setakat ni saya nampak lah dari sudut support level ni, Ethereum punya support level a bit strong. Sebab macam hari tu dia dah naik sampai 1200, sekarang pun dia belum pecah lagi yang 1200 So dia masih di sini. Tapi kalau lepas ni dia pump, insya-Allah dia boleh pergi sampai 1500 lah. Ethereum sikit like last sebenarnya dia punya all time high yang lepas, kalau tak silap dalam tak sampai 1500 sebenarnya, dalam 1004 kot, 1460 something macam tu kita zoom out jap kita zoom out. Okay, last dia naik 1420 tuan-tuan, lagi $200 je, lagi 200 sikit je. So maybe apa yang berlaku kalau Ethereum break yang ni 1400 lebih, mungkin Bitcoin dia akan pergi dekat 50,000 kemungkinan, ataupun Bitcoin kena pergi 50,000 baru Ethereum akan ikut dia untuk pecahkan 1420 something ni So ini saya tak banyak benda lah nak cakap pasal Ethereum ni, sebab Ethereum ni buat masa sekarang diikut je Bitcoin kan. So fokus saya lebih kepada Bitcoin. Namun saya masih berharap dalam minggu depan dia pergilah 1500 So itu on the Ethereum lah. Okay, so habis dah kita buat analisis. Sekarang ni kita pergi dekat kita punya
topik. Topik ni sebenarnya nak bincang altcoin. Maksudnya prepare altcoin punya bag siap-siap sebelum dia pula naik kan. Sebab eventually altcoin akan naik juga lepas Bitcoin ada sedikit kestabilan. Okay, so sebelum tu saya nak bagi tahu altcoin dia ada banyak jenis altcoin. So satu adalah altcoin yang large cap. Large cap ni bermaksud kalau tengok dekat CoinGecko selalunya dia berada di tangga top 30 macam tu. Maksudnya dia punya market cap dalam dalam 1 bilion ke inilah beratus bilion. Dan lagi satu adalah middle cap. Saya panggil dia middle cap, di mana anggaran dia adalah sekitar dalam 500 bilion ke 500 million ke 999 million USD. Itu on the middle. Lepas tu kita ada small cap. Small cap pula dalam 500 million ke bawah. 500 million mungkin sampai 100 million macam tu lah. Mungkin 100 million. Dan lagi bawah daripada tu adalah micro cap, iaitu 100 million ke bawah. Itu kalau tengok CoinGecko pun dia dekat belah puluh-puluh, dekat belas macam tu lah. So selalunya yang akan dapat untung paling besar adalah dekat micro cap. Kalau tengok dia punya tangga dia micro cap, yang mana boleh kira jackpot. Kalau dapat harga murah, kalau dia naik memang banyak lah boleh buat duit. Tetapi risiko dia tinggi. So beza dengan large cap ni, yang kita nak bincang hari ni adalah on the large cap punya coin. Dia punya risiko tu tidak setinggi altcoin macam middle cap ataupun small cap. Risiko tu ada tapi tidak terlalu tinggi, sebab dia memang altcoin yang agak stabil selepas Ethereum. So jadi apa yang kita nak bincang adalah top altcoin. Mungkin kenaikan dia tak adalah beribu-ribu macam tu kan, tapi dia akan ada kenaikan yang agak tinggi juga. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, sebenarnya saya tak susun ikut nombor 1, 2, 3, 4, 5. Ini random. 5 ni random. Dia bukan masuk kalau Polkadot, maksudnya Polkadot ni yang first yang akan jadi top coin. Tak. Ini hanya random. Okey, sorry. Okey. Polkadot. So apa kita nak tengok pasal Polkadot ni? So Polkadot dia ada dia ada banyak dia punya features lah, banyak features. Sampaikan ni. Allah jatuh. Okey. So Polkadot ni dia punya naratif, ingat adalah generasi baru blockchain, the next generation of blockchain. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab dia bawa satu solution dipanggil dalam bahasa Inggeris adalah interoperability and scalability. Dalam bahasa Melayu pengendalian antara satu sama lain dan dia boleh scale up, berskala. So pengendalian satu sama lain ni ibaratnya macam ni lah. Saya nampak Polkadot ni macam WordPress. Nak buat website, macam WordPress dia dah ada bagi dia punya hosting. Kita boleh buat apa-apa website kan. So nama tu instead of WordPress, kita letaklah nama company kan. Itulah Polkadot. Ibaratnya macam WordPress, interoperability. Dan juga kalau kita tengok dia punya function blockchain dia, kalau macam Ethereum atau blockchain lain, dia basically dia satu blockchain je. Dan juga orang selalu akan buat either mining, proof of work, ataupun macam Ethereum, dia dah nak pergi Ethereum 2.0, nak pergi proof of stake, dia buat macam staking. So yang ni dia tetap buat proof of stake, tapi dia ada macam 4 peranan. Okey, sebelum tu saya bagi tahu yang dia punya 3 pecahan ni. Dia ada relay chain. Relay chain ni adalah core blockchain of the ecosystem lah. Dan lepas relay chain dia ada parachain. Parachain ni lah mana-mana company nak buat blockchain dia sendiri boleh subscribe dia punya parachain. Kalau nak bagi masa mudah dia, subscribe dia punya parachain. Itu contoh dia kan. So let's say kalau ada mana-mana company dia tengok, alamak nak buat blockchain network ni memang agak payah, banyak cost, tak tahu nak cari developer mana kan.
buat je atas Polkadot guna parachain dia. Sebab blockchain main dia peganglah yang under relay chain. Dan yang ketiga adalah bridge. Bridge ni yang nak hubungkan satu blockchain dengan blockchain yang lain. Contoh Ethereum dia ada dia punya blockchain, Bitcoin dia ada dia punya blockchain, lagi apa lagi, Litecoin, semua ada dia punya blockchain. Dia punya bridge akan menghubungkan dari satu blockchain kepada blockchain yang lain, ya. So itu adalah apa yang special dekat Polkadot punya blockchain. Dan dia yang macam consensus proof of stake, dia ada 4. Yang pertama, ini sesiapa pun boleh join. Dia boleh join. Mungkin tuan-tuan boleh tengok dekat website Polkadot. Kalau berminat nak jadi validator, nominator ni boleh. Validator ni basically dia kena ada dia kena stake Polkadot lah. Dia kena stake dekat dia punya node. Dan juga nominator pula dia berperanan untuk memilih validator pula. So dia pun kena ada Polkadot juga. Dia ada dia punya quantity lah. Saya tak ingat sangat sebab saya tak jadi dia punya validator nominator kan. Dan juga collectors ni dia in charge bahagian transaction sahaja. Dan juga yang keempat adalah fisherman. Kerja dia tangkap ikan. Sorry gurau je. Kerja dia bukan tangkap ikan. Fisherman dia tangkap penjenayah, tangkap penipuan. Maksudnya kalau ada apa-apa benda macam penipuan atau benda yang fraud macam tu, fisherman yang akan detect. So kalau kita tengok consensus ni, kalau macam blockchain, keempat-empat ni ada dekat blockchain tapi dilakukan oleh satu organisasi atau satu individu. Tapi apa yang menarik tentang Polkadot ni, dia pecahkan 4. Satu orang ambil satu role. Kau tak payah buat semua. Kalau macam Bitcoin, dia lah kena buat semua. Node dia kena buat, mining dia kena buat kan. Dan juga kena pastikan benda network tu safe. Semua dia yang kena buat. Tapi untuk Polkadot dia pecahkan kepada 4. Setiap orang ada peranan masing-masing, ya. Dan juga oleh kerana itu dia tidak memerlukan forking. Kalau tuan-tuan puan-puan nak tahu, forking ni adalah basically dia duplikasi. Dia kadang-kadang contoh Bitcoin, mungkin tuan-tuan puan-puan pernah tengok Bitcoin SV, Bitcoin Cash, Bitcoin tu seolah-olah macam mazhab dia banyak. Mazhab dia makin lama makin banyak. Bitcoin itulah, Bitcoin ni lah kan. Dia sebab apa? Dia berlaku forking, di mana community tu dia rasa dia tak setuju. Contoh macam Bitcoin, dia ada asalnya Bitcoin, dan ada lagi satu dia buat Bitcoin Cash. Dia kata Bitcoin ni patutnya jadi macam cash. So dia ada community dia tak bersetuju dengan arah tuju Bitcoin, jadi dia buka Bitcoin Cash. Dan dia buatlah forking daripada kod yang Bitcoin tu, dia buat forking and then dia buat dia punya ikut apa yang dia nak lah. So untuk Polkadot ni dia kata tak perlu buat forking. Kalau community tu rasa nak perlu sesuatu update atau apa-apa, dia akan automatically update dalam blockchain tu. Jadi tak perlu buat Polkadot lah, Polka Line lah, apa semua tu. Community tu tak perlu bergaduh. Forking ni kadang-kadang saya tengok dia macam pergaduhan dalam blockchain, pergaduhan antara community. Dia tak puas hati, dia akan fork, dia akan buat projek yang lain ikut kod yang sama. Tapi untuk Polkadot tidak perlu buat benda tu. Dia boleh buat auto update. Kalau community tu rasa, majority rasa okey, inilah arah tuju yang kita kena pergi, dan dia akan ikut update tu akan ikut majority, ya. So itu antara penambahbaikan ataupun satu benda yang unik saya nampak dekat Polkadot lah. Dan antara benda penting adalah Dr. Gavin Wood, founder kepada projek Polkadot ni. Dia juga adalah co-founder Ethereum. Co-founder Ethereum. Sebab tu kita nampak dia seolah-olah ada penambahbaikan daripada Ethereum, dan dia tak bawa angle nak bunuh Ethereum. Dia bawa angle nak bekerjasama dengan Ethereum. Dan juga dia adalah pengasas Web3 Foundation. Web3 ni dia adalah next generation of Web 3.0, di mana dia digunakan untuk projek-projek blockchain dan juga cryptocurrency. Dia adalah pengasas dia, ya. So maksudnya credibility yang dibawa oleh Polkadot ni sangat besar. Sebab tu dia sangat cepat dia naik. So saya yakin pada tahun 2021 pun memang ni antara projek yang akan naik lah, ya. Okay, next. Tak jadi pula. Okay, apa jadi ni? Next, Cardano. Cardano ni sebenarnya saya ada sejarah silam dengan Cardano. Tak adalah silam sangat, sebab Cardano
kalau yang dah duduk dah follow blockchain punya blockchain atau cryptocurrency ni, mungkin dalam 4 tahun lepas ataupun lebih daripada tu, mungkin akan tahu Cardano punya ni lah development, So Cardano ni dia dah lama dah, dan Cardano ni dia datang as a angle Ethereum killer. Dia datang sebagai Ethereum killer. So naratif Cardano ni dia berbeza sikit. Dan dulu saya pernah ada macam ni lah comparison. Mungkin Ethereum akan ada yang boleh kill dia. Satu adalah EOS dan dua adalah Cardano. Cuma bezanya EOS dia buat ICO, dia dapat dalam 4 bilion apa semualah. Tetapi sangkaan saya meleset. Ini antara benda yang merugikan bagi saya lah. Ingatkan EOS akan naik gila-gila sebab dia dapat kumpul 4 bilion. Lepas tu dia ada founder dia Dan Larimer pun seorang yang bijak dan sebagainya. Tetapi EOS dia jatuh dan tetap jatuh. Dia tak dapat buat comeback dan sebagainya. So 4 bilion pun itulah, dia dapat 4 bilion, saya pun tak tahu macam mana dia guna untuk projek semua kan. Tak ni. Tapi Cardano dia waktu tu sama dengan EOS, tapi Cardano dia tak launch apa-apa. Dia kata kami masih buat penyelidikan, kami masih nak siapkan produk, roadmap kita panjang. So saya tak sabar. Saya dari Cardano saya pun sokong EOS, dan tengok-tengok EOS pula jatuh. Tapi Cardano dia masih mampu bertahan. Ini yang saya respect dengan Cardano, sebab kalau kita tengok yang bawa naratif Ethereum killer ataupun smart contract, kebanyakannya dah jadi slow. Macam NEM lah, NEO lah, semua dah slow. Bila Ethereum makin naik dekat smart contract punya kategori, yang lain semua dia dah slow. Tapi Cardano ni time sekarang bull run ni dia jadi top 10 balik. Jadi Cardano ni memang saya nampak walaupun dia tak fully launch, namun dia dapat buat beberapa upgrade, dan dia juga dapat sentiasa relevan dengan market. Itu yang saya agak respect dengan Cardano. Okay, so kita tengok. Okay, so ini antara feature-feature Cardano. Ini semua adalah memang nak gaduh dengan Ethereum. Nak gaduh dengan Ethereum 2.0. So contoh dia baru-baru ni bulan Julai tahun lepas 2020, dia ada buat Shelly upgrade. Yang ni untuk staking. So macam Ethereum kan dia dah nak buat Ethereum 2.0 which is staking. Dia pun buat juga staking. Dan untuk pengetahuan, antara sebab dia punya coin naik ni adalah sebab dia buat staking. Bila dia buat staking, banyak coin-coin yang dekat exchange tu dia dah letak dalam staking. Jadi supply of Cardano ni makin kurang. Kalau tak silap saya, dekat 60% of their total circulation masuk dalam staking. Dekat 20 bilion ADA lah. Cardano punya native coin nama dia ADA atau ADA. Saya panggil ada. Ada. ADA lah, ADA. And then so bila dia buat staking, dia dapat juga membantu harga Cardano ataupun ADA untuk naik. Dan yang kedua, ini adalah Goguen. Ini dia baru launch ni. Dia baru dia baru isytihar. Bulan depan dia akan launch. Kalau tak silap saya, bulan depan dia akan live Goguen. Dia bawa konsep dia akan convertkan mana-mana projek yang dibina atas Ethereum. So Ethereum dia ada banyak standard on the token dia. Dia panggil ERC20, ERC72 lah, macam-macam dia punya standard, token standard. So apa yang dia buat, dia ambil yang token standard yang famous dekat Ethereum adalah ERC20 lah. Itu yang banyak projek ada. So dia kata projek-projek dekat Ethereum ni boleh datang kepada Cardano, tak ada masalah. Kita ada converter. Goguen ni adalah ERC20 converter. Daripada ERC20 dia akan tukar kepada ADA. Kalau tak silap saya, nama dia Native Asset Token. Kalau tak silap saya lah, tukar dari ERC20 kepada Native Cardano punya token lah. Dan lagi satu, kalau Ethereum, yang ketiga, Ethereum dia ada Solidity. Cardano pun tak terlepas. Dia buat coding language dia sendiri, tuan-tuan puan-puan. Nama dia Plutus Coding Language. Dan yang ketiga, yang keempat. Yang keempat ni, ini yang sama macam EOS. Dia kata tiada gas fee untuk penghantaran token. Macam Ethereum,
setiap kali kita nak hantar token Ethereum dan sebagainya, dia akan kenakan gas fee. Tapi untuk siapa ni, Cardano, dia kata kalau projek datang dekat dia punya platform, tiada gas fee akan dikenakan. So apa yang saya nampak ni begini, Cardano ni kalau betul-betul dia boleh implement apa yang dia cakap, kemungkinan dia boleh overtake Ethereum, kemungkinan, ya. Tapi bergantung kepada apa yang dia cakap ni kena berlaku lah. Sebab dulu dia kata macam tu juga, tetapi dia kata dia perlukan lebih banyak masa, dia nak buat study, dia nak buat research. Kita faham. Sekarang ni saya tengok dari sudut potensi ni, ini memang Ethereum killer. Dari sudut potensi, sebab Ethereum, antara masalah Ethereum ni adalah gas fee yang tinggi. Nak buat transaction dan sebagainya, gas fee dia tinggi. Tetapi kalau Cardano, dia boleh convert projek-projek dekat Ethereum untuk datang dekat dia, dan juga dia tak kenakan gas fee, jadi banyak projek yang mungkin akan pergi dekat sana. So sebab tu Cardano ni memang naratif Ethereum killer, kalau saya tengok pun macam alah sembang je. Tetapi Cardano ni saya nampak dia dah survive lama dah. Mungkin sekarang dia boleh bunuh Ethereum, mungkin, ya. So Cardano pun antara coin yang bagi saya dia akan pergi top. Walaupun dia tak, mungkin dia, saya tak pasti dia siap ke tak siap, tetapi dia akan pergi top lah untuk tahun 2021. Kalau dia dapat siapkan dia punya platform sepenuhnya, roadmap dia, mungkin Ethereum akan ada satu challenger yang kuat. Okay, so itu adalah on Cardano. Next, Uniswap. Okay, Uniswap ni memang saya agak aktif dekat Uniswap dulu sebelum harga Bitcoin tengah naik gila-gila. Okay, Uniswap ni adalah exchange, decentralized exchange. So exchange macam kita tahu, Binance, Huobi, Coinbase semua ni exchange, tapi mereka adalah centralized exchange, di mana kita tak pegang cryptocurrency itu. Kita akan letak dekat exchange untuk diperdagangkan. Tetapi dekat Uniswap ni, kita akan pegang kita punya token ataupun cryptocurrency dekat kita punya wallet. Usually MetaMask lah, MetaMask ataupun Trust Wallet. So daripada wallet kita yang kita akan boleh buat dia punya transaction. So kita punya token tu basically dekat kita punya wallet lah, kita letak dekat dia punya exchange. So itu peranan DEX. So beza dia adalah Uniswap ni adalah automated market maker. So market maker ni dia punya konsep dia mudah. Sesiapa yang memberikan liquidity ataupun pump duit dekat market tu, maka mereka adalah market maker. So yang ni dia berlaku dalam suasana automated. So dekat Uniswap ni, antara benda yang orang buat adalah untuk orang dapat duit lah. Satu, dia buat swap. Swap ni macam trading lah. So let's say ada Chainlink, dia tengok okay, Chainlink tengah turun, dia beli. Lepas tu tengok Chainlink tengah naik, dia swap lah. Dia swap dengan stablecoin ke ataupun Ethereum. So even macam dekat centralized exchange pun ada juga macam swapping. Tapi ini centralized exchange ni dia berdasarkan dia punya limit order, harga dia. Tetapi untuk DEX macam Uniswap, dia ada algoritma dia untuk menentukan turun naik harga dan sebagainya lah, ya. So selalunya orang, satu dia buat trading dalam bentuk swapping, ataupun dia provide liquidity. So bila dia provide liquidity, Uniswap dia ada bagi transaction fee. So siapa-siapa nak guna, dia akan kenakan transaction fee. Orang yang memberikan liquidity, dia akan dapat profit daripada transaction fee yang berlaku. Sebab tu kalau tengok dekat Uniswap, kalau tuan-tuan puan-puan buka Uniswap, dia ada part liquidity. Kalau ada apa-apa token nak letak sebagai liquidity, boleh. Itu contoh dia. Sebab dia nak createkan liquidity for the token lah. Contoh macam Chainlink, kebanyakan token-token yang dibina atas platform Ethereum akan ada dekat Uniswap lah, ya. Dan juga antara sebab saya suka Uniswap dan juga saya rasa Uniswap boleh pergi jauh adalah dia adalah DEX exchange nombor satu, ya. So macam kalau centralized exchange, dia Binance. Untuk DEX, Uniswap ni nombor satu. Dan pada bulan September tahun lepas, dia berikan 400 uni token secara percuma kepada sesiapa yang menggunakan sebelum tarikh 31 Ogos kot. Sebelum tarikh 31 Ogos, kalau orang tu beli
serendah 10 USD pun dia akan bagi 400 unit token. Dan waktu dia lancarkan token percuma ni, dalam minggu pertama dia pergi setinggi 7 USD kalau tak silap, 7 USD Uniswap. So bayangkan 400 darab dengan 7 USD, 2800 USD. Kalau convert duit Malaysia lebih kurang lebih daripada 10,000 dah duit free. Kalau spend dalam RM200 pun boleh dapat duit free. Tapi itu bulan September yang lepas lah, dah habis dah kan. So itu juga yang berlaku dekat 1 inch pada bulan lepas. So siapa yang pernah guna 1 inch pun dia akan dapat token secara percuma. So ini antara benda yang dia bagi dekat community, dan community pun suka dia nampak token ni. Walaupun dia adalah governance token, governance ni ibarat token mewakili sesebuah projek lah kan. Tetapi sebabkan banyak swapping activity dan liquidity yang berlaku dekat Uniswap, saya memang yakin untuk DEX ni maybe Uniswap boleh jadi top 10 dekat for this year lah. Uniswap mungkin akan naik. So ini antara token yang mana kalau hold memang dia boleh memberikan pulangan yang lumayan. Okey. Keempat, macam biasalah. Banyak dah cerita pasal Chainlink kan. Tapi tak apa, kita cerita juga sebab memang Chainlink ni adalah raja DeFi. Simple, raja DeFi. Sebab kalau buka dekat CoinGecko, siapa nombor 1? Chainlink. Dah tak cerita lagi dah kot. Okay, so macam tuan-tuan tahu, dia provide Oracle, decentralized Oracle. Macam kalau kita tengok, kalau kita pernah dengar dalam website development, ada yang kata kita kena buat API integration, So Chainlink ni ibarat API integration untuk integrate dunia real world data dengan blockchain data. So apa yang saya nampak Chainlink ni kenapa dia boleh jadi top coin adalah dia ada few use case yang dia dah develop sepanjang tahun lepas. Sebab tahun lepas memang dia antara coin yang berjaya lah, projek kripto yang berjaya. So apa yang saya nampak tahun ini, dia akan pertingkatkan dia punya kajian, research, sebab dia ada partnership dengan universities, dan dia ada partnership dengan pemain-pemain industri. So tahun ni dia akan berkembang dengan lebih pesat lah. Sebab bila harga Bitcoin naik, interest terhadap blockchain dan cryptocurrency automatically akan tinggi, dan Chainlink akan ada untuk menyambut syarikat-syarikat yang menggunakan real world data nak guna blockchain. Jadi Chainlink akan menyambut mereka. Jadi saya nampak tahun ni Chainlink mungkin akan ada partnership yang macam-macam kind of partnership lah. So atas sebab tu saya yakin Chainlink akan memang naik pada tahun 2021. Dan yang terakhir, Celsius. Ini bukan temperature, nama projek ni Celsius Network. Celsius ni ibarat bank dekat blockchain, ataupun ibarat digital bank. Dia tak ada physical bank. So Celsius ni dia punya angle ni senang je. Dia macam bank, dia bagi pinjaman. Dia bagi pinjaman ataupun orang boleh deposit. Macam bank. Tak banyak beza. So platform untuk pinjam cryptocurrency lah. Bank dia bagi duit, Celsius dia bagi cryptocurrency. Nak bagi apa? Stablecoin, Ethereum, Bitcoin, Chainlink, contohlah. So dia boleh bagi pinjaman, dan orang juga boleh deposit. So kenapa orang nak deposit? Sebab orang nak earn 15 hingga 20% interest. Dan peminjam pula yang pinjam cryptocurrency daripada Chainlink, mereka akan dikenakan interest 0.7 kalau guna diorang punya native token lah, Celsius, ataupun 1%. 1% je. 1%. Tapi kalau yang pen deposit dia dapat interest dekat 15 ke 20%. Kenapa benda ni berlaku? Macam mana dia boleh buat benda ni? Macam nampak tak logik. Sebab kita pun, yelah, kalau pergi bank pun berapa banyak je interest dia nak bagi, takkan dapat 15 ke 20%. Bank bagi pun berapa? Less than 10% lah kan. And even kalau kita dikenakan interest macam rumah apa kan, 4%, 5%, ada sampai 7% pun ada juga. Tetapi interest yang dia kenakan ni sangat rendah. Okey, dia punya konsep dia ni agak unik. So apa dia buat?
So bila orang yang depositkan cryptocurrency, so dia depositkan duit cryptocurrency tu kan, so dia deposit, dia bagi pinjaman ni, dia tukar kepada bentuk wang USD, dan dia bagi pinjaman dekat institusi. Dia bagi pinjaman, dan institusi ni yang ambil pinjaman pakai duit biasa ni dikenakan interest yang tinggi. Bukan 0.7, bukan 1. Dia kena interest mungkin 4%, 5%. So dia dapat extra interest ni, dan bila institusi tu bayar balik dengan interest tu lah yang dia bagi dekat pemegang cryptocurrency. Dia boleh bagi 15 hingga 20%. Sebab duit yang dia dapat dalam kripto, dia tukar dalam bentuk duit dan dia bagi dekat institusi. Even dekat exchange pun, kadang-kadang exchange diorang ada banyak macam Bitcoin tapi dia tak ada cash flow kan. So dia bagi pinjaman juga dekat certain exchange juga. So melalui kaedah ni, dia ada margin different between interest rate dekat dunia sebenar dengan interest rate dekat blockchain. Dekat situ yang dia main dia punya game dia. So ini antara benda unik yang Celsius buat lah. So dia adalah ibarat bank atas blockchain. So sebab tu saya nampak mungkin tahun ni ada yang nak earn interest ni, jadi dia nak deposit dekat Celsius. Dan kalau kita tengok chart Celsius ni pun, dia tidak pernah jatuh. Dia asyik naik dan naik. Sebab apa? Antara sebabnya adalah keyakinan terhadap Celsius. Sebab Celsius ni antara projek yang mendapat kebenaran daripada SEC US lah. So dia dapat kebenaran daripada government, jadi pelabur-pelabur pun tak ada masalah nak deposit dekat Celsius. Dan dia punya founder ni, Alex Mashinsky ni, dia antara pengasas teknologi Voice over Internet Protocol (VIP), dan juga dia bertanggungjawab untuk develop Wi-Fi hotspot dekat US lah, macam dekat train station, dekat kapal terbang, airport. Dia ada company yang buat benda tu. So dia adalah orang yang berpengalaman dalam industri, dan dia tahu banyak network syarikat-syarikat apa semua. Sebab tu dia boleh buat projek ni. So atas dasar founder dia yang berpengalaman pun, so saya yakin ni adalah antara projek cryptocurrency yang akan naik lah. Cuma ini bergantung. Mungkin tuan-tuan nampak ini dia main interest apa semua, jadi tak perlu nak pegang lah coin ni. Sebab saya bagi tahu ni bukan untuk tuan-tuan beli semua. Ikut tuan-tuan nak jenis macam mana. Macam saya go very high on Polkadot dengan Chainlink. To be very very frank, Celsius ni saya tak pegang sebab saya tak berapa berkenan dengan yang interest punya ni, macam bank punya ni. Saya tak berapa berkenan, tapi saya share je sebab saya rasa walaupun saya tak pegang Celsius ni, kemungkinan dia adalah antara projek yang akan naik. Sebab saya nampak kemungkinan orang perlukan duit, dia nak pinjam duit, dan mungkin saya rasa bank akan hadapi kesukaran untuk bagi pinjaman duit. Jadi orang akan tengok, okey lah, dekat blockchain ni maybe dia orang ni boleh tolong. So mungkin dekat situ akan ada interest yang tinggi terhadap projek Celsius, dan dia boleh shoot harga Celsius. Okey, itu saja on the topik kita pada hari ini. So saya bukan financial advisor. Saya hanya share pandangan saya terhadap projek-projek altcoin ni, yang mana saya rasa ni antara projek yang akan boom lah. Sebenarnya banyak lagi altcoin yang boleh boom, tapi saya pecahkan ikut kategori. So next video mungkin saya akan cerita on the middle cap, low cap dan juga micro cap. So jangan lupa share, like, komen dan juga subscribe. Itu saja daripada saya. Kita akan jumpa tuan-tuan dan puan-puan dalam video yang akan datang. Dan sebelum tu, kepada tuan-tuan puan-puan yang mungkin berada di Pahang, Johor, yang mungkin menghadapi sedikit kesukaran ekoran bencana banjir, diharap semuanya dipermudahkan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Semoga kita semua mendapat perlindungan daripada Allah, dan juga diharapkan semua perkara yang agak memberikan kesusahan kepada kita pada bulan ni dipermudahkan. Itu saja daripada saya. Kita akan jumpa di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.